Okey, so hari ni kita ada di Sungai Besi Airbase, dan selalunya bila buat event kat Sungai Besi Airbase ni selalunya kereta ada best lah. Dan hari ni memang kereta best pun iaitu Honda Civic Type R FL5. Jadi kereta ni so popular dekat Jepun, dapat dah stop taking orders, di mana ada 2 tahun punya waiting list. Kita dekat Malaysia tahun ni teka dapat berapa banyak allocation, 19 unit sahaja. Dan aku rasa pada time hampa tengok video ni, kereta ni semua dah habis jual dah, tak usah nak cerita apa lagi dah. Dan selepas ni tiap-tiap tahun dikatakan dia orang minta 100 unit setahun lah. Dapat tak dapat tak tahu lagi, sebab permintaan untuk kereta ni memang tengah luar biasa sekarang, terutamanya di Jepun, di mana ada 2 tahun punya wait list. Okey, so apa kata kita tengok kereta ni dengan lebih dekat lagi. Aku cerita beberapa ciri yang sangat penting tentang kereta ni yang menyebabkan dia unik. Ada 5 ciri penting yang aku nak cerita tentang kereta ni. Jadi of course untuk Civic Type R ni, benda yang antara yang paling penting sekali ialah enjin dia lah. Because the engine is the heart of the car. Jadi untuk kereta ni kali ni masih lagi 2 liter turbo 4 cylinder dengan usual bells and whistles dengan dia punya VTEC dan apa sebagainya. Kali ni dia menghasilkan 319 kuasa kuda dan 420 Nm torque. Dan kuasa tersebut dihantar ke tayar depan lah. So kereta ni is the fastest front wheel drive production car lah, dan dia menggunakan kotak gear 6 kelajuan manual yang diperkuatkan untuk membolehkan kereta ni handle all that power and torque without menjadi masalah. Yang keduanya of course dia punya styling lah. Ini berbeza dengan Civic biasa, dan kebanyakan Civic Type R ni not just the styling, tapi the whole body structure tu ada bermacam-macam perubahan yang dilakukan. So much so that kalau hang cuba nak beli semua komponen enjin, brake dan semua pun tak boleh dapat dia punya performance dia macam ni. So daripada luar ni kalau kita tengok, perubahan besar yang kita akan nampak ialah kat bonnet tu lah. Ini menggunakan bonnet aluminium sekarang, dan ada satu grill ataupun vent opening dekat atas tu. So vent opening tu kita tak pasti sama ada ianya untuk aero ataupun untuk thermal management, and of course probably likely to have a dual function and dual purpose lah. So dekat bahagian depan kita tengok grill dia berbeza, of course dekat bentuk grill ni macam wire mesh dan menggunakan badging Type R, dan of course lencana merah Honda. Underbreather tu lebih besar, dan kita nampak dekat belakang grill underbreather tu bermacam-macam jenis cooler, intercooler dan sebagainya. Dan of course dia punya bumper ni right slightly lower, the whole car right slightly lower, not quite splitter punya level low, tapi lebih rendah untuk memberikan lebih accurate front control dengan memberikan lebih downforce kat bahagian depan. And of course aero is very important. Another aero element kat kereta ni ialah dia menggunakan air vent tepi ni yang menarik udara ke bahagian tepi menjadi satu bidai ataupun tirai udara yang akan keluar kat sebelah sana. Dengan menggunakan tirai udara ni, dia smooth the airflow and improve the overall aerodynamic performance. So kita tengok bila udara ni lalu kat bahagian atas, dia turun dan ditangkap oleh this big GT spoiler. And this GT spoiler, it has a very unique profile lah. Kita tengok kat sini, dia neck terjongkit kat tengah ni, pada belakang kita akan nampak dia terjongkit lah. So this feature kita akan nampak on actual functional rear GT wing typically lah, untuk kereta-kereta yang high performance macam tu, sebab dia punya very specific to the roof punya profile. Udara turun dia nak kena tangkap at a very specific angle, so this position is very specific. Dan of course kat bahagian tepi ni ada end plate yang dia design spesifik dengan kereta ni. Kalau kita tengok, dia ada kena mengena jugalah dengan angle tepi kereta ni, dan how the airflow kat tepi ni dia nak tangkap. Dia sama macam winglet kat kapal terbang. These end plates membantu untuk meningkatkan lagi prestasi the spoiler belakang ni. Kat bahagian belakang ni kita tengok ada Venturi effect kat bawah tu. So kita tak pasti sama ada itu ada actual aerodynamic reason ataupun tidak, but probably adalah sikit. Dan the three exhaust tu dah jadi macam design feature untuk Type R. Apart from looking very dramatic, 3 exhaust tu juga ditala untuk menghasilkan bunyi yang tepat dengan kereta ni. Of course kat tepi ada side skirt yang turunkan lagi dia punya effective ride height untuk better control the airflow. Selain itu kita tengok banyak kemasan hitam lah. Dia punya wing mirror juga hitam. So that's part of the aero package. That's number 2. Yang ketiganya of course chassis and suspension. So Civic Type R ni dia ada beberapa ciri penting. Antara ciri penting dia ialah dia punya suspension depan dia menggunakan dual axis, satu axis untuk steering dan satu lagi axis untuk dia punya damping. So dan ini menghasilkan satu keadaan di mana torque steer tidak ada wujud lagi dekat kereta ni. Ini dah pun digunakan, dah just the second generation of car yang menggunakan this dual axis front suspension. And yang sebelum ni pun kita cubalah, semacam mana kita cuba pun memang tidak dapat menghasilkan torque steer.
And of course untuk suspension ni kita tahu antara benda yang paling penting untuk suspension ialah unsprung weight. Jadi the battle against unsprung weight ni is a very real battle, dan kereta ni menggunakan reka bentuk rim yang lightweight lah, obviously untuk kereta high performance. But I just want to show you a very particular feature of this set of wheels yang tunjukkan the extreme length that Honda went to achieve this level of performance. Yang pertama sekali, kalau you tengok rim ni nipis lah. Selalu rim dia akan masuk ke dalam sikit lagi kan. Ini tak ada, ni very thin. Looks like it has a very thin wall lah. So ini memang menjadikan rim ni nampak lebih besar lah. Dia nampak very thin and very lightweight and very very scary lah. Kalau aku takut lah nak bawa kereta ni dekat jalan-jalan yang tak apa elok. Kalau pecah ni mampu nak cari rim ganti ni kat mana aku pun tak tahu. Dan yang kedua, kalau kita perasan spoke ni sangat-sangat nipis, so nampak very much every detail of the brakes and calipers dan sebagainya. Dan kalau kita tengok spoke ni nampak macam fairly simple design or whatever, tapi sebenarnya dia menyorok satu lagi rahsia Honda punya attention to detail. So kalau kita tengok ni dia punya kereta ni, ini dia punya valve untuk angin. So untuk valve untuk angin, and this is the opposite of this valve is this pair, this pair of V spoke ni. So kalau kita tengok spoke ni, because kat sana tu ada additional weight, typically kalau kita tengok dia punya balancer akan duduk kat sini lah. So kita pun nampak kat sini dia punya counterweight dia yang dipasang untuk balancing kat situ. But even before that, Honda dah melakukan sesuatu untuk memastikan they take into account that valve kat situ. So what they did was they make this spoke solid, yang against this one solid spoke ni, dan juga spoke yang ini solid dan yang ini solid. Dan yang lain-lain ni, yang ini ada belakang ni dia ada lekuk sikit, dia buang sedikit material. Yang ni dia buang material, ni dia buang material, ini dia buang, ni dia buang, dan ini yang dia buang. So 1 2 3 4 solid, 1 2 3 4 5 6 tak solid. So that's how much attention they went to make sure that this is a really high performance wheel even. Dan of course kereta ni menggunakan Michelin Pilot Sports lah. Dan kereta ni typically daripada ada beberapa generation pun, all these high performance cars, dia nak tukar tayar pun tak boleh lagi tukar tayar. Dia jadi the whole thing are very different sebab everything is designed right down to the tire. So kalau kita tengok kereta ni, dia punya satu lagi perbezaan dia ataupun ciri unik dia ialah dia punya driving dan ergonomics lah. So bila kita tengok dalam kereta ni, kita masuk, kita tengok reka bentuk seat ni, dia reka bentuk khas untuk menghasilkan maximum grip untuk pemandu, memastikan kita lekat duduk dan selesa bila kita mandu pada kelajuan tinggi. Super aggressive side bolsters and hip huggers, and of course menggunakan material yang macam nubuck ataupun felt supaya dia boleh melekat. Dan kat tengah-tengah ni ada very nice aluminium knob on the short shifter, dan ergonomics, of course Honda punya ergonomics quite flawless lah. Everything is within easy reach, dan itu dia punya tentang dia punya ergonomics lah. Dan kalau kita tengok satu lagi ciri unik dekat belakang ni, dia ada dua saja seat belt. So this is a strict 4-seater, and that is why you tengok kat tengah-tengah tu dia ada dia punya cup holder. Pasal yang tengah-tengah ni bukan seat, dia bukan seat, bukan tempat duduk. So it's a 4-seater. And again, itu ciri yang ketiga. Dan ciri ke 1, 2, 3 ni ciri keempat, iaitu ergonomik dia bagus. Dan ciri kelima, kali ni dia datang dengan ciri-ciri keselamatan dan keselesaan yang lebih daripada Civic Type R dulu. Kalau yang dulu orang komplain lah, beli bayar mahal-mahal, Honda Sensing pun tak dapat, wireless charger pun tak dapat. So kali ni dia dah bagi, tu dia ada wireless charger, dan ini adalah Honda Sensing. Kalau tak percaya, hampa tengok, itu dah butang untuk adaptive cruise control. Dan last kali untuk driver, dia bagi meter yang canggih. Yang ni bukan setup dia untuk yang how to get the fancy meter. What do I press to get the fancy meter? Fancy meter. So, and this car ada data logger and a fancy meter dekat tengah-tengah tu yang nampak macam the driving mode. Is it on the mode? Ya. Okay. So bila on individual, dia naik macam racing punya meter, and kat tengah-tengah ni you boleh call up all sorts of customization yang you boleh buat. And of course dia ada access to the ECU punya data. So you has a data logger, and you boleh download all the data through your phone, through your app. So itu dia 5 ciri penting Honda Civic Type R terbaru yang mungkin akan menyebabkan anda jatuh cinta
dan mahu beli. Saya recap balik, first kali engine 319 horsepower, 420 Newton meters. Kedua, aero package yang sangat komplit daripada depan sampai ke belakang, dari segi downforce, dari segi aerodynamic, reduction of aerodynamic drag dan sebagainya. Kemudian dia punya chassis very super fine dengan depan dual axis suspension, and of course lightweight wheels dan wheels yang super balance. And keempat, dia punya cabin yang cukup selesa dan good ergonomics untuk really fast driving. Dan yang kelima, mempunyai safety features and comfort features yang jauh lebih banyak daripada kereta sebelum ni. And you know that fancy meter dengan data logger. Macam mana? Cukup untuk meyakinkan anda? Harga dia 399 dan I think that's competitive, sebab kalau you look at the GR Corolla pun lebih kurang harga yang sama, and this is a very very iconic product. Okay, sampai situ video kita kali ini. Tolong aku sikit tekan butang like, kongsi dengan member, kau ramai juga yang tengah cari Honda Civic Type R ni. And pemandu Malaysia, pemandu berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.